Chapter 5 ni simple je. Nampak tak slide saya? First dulu. Nampak? Nampak. Oh, tu dia. Aktifnya semua dah makan Ke belum lagi? Dah. Belum. Lama sedihnya yang belum tu. Tak apa, lepas kelas saya sejam je. Hari ni kan macam biasa sejam kita buat lecture. So lepas tu pergi makan, okay? Ada kelas lagi tak after that? Ada. Tapi kalau ada makanan boleh je bawa daripada laptop. Saya okey je sebab saya tak nampak kan. Tapi dengarlah apa yang saya nak cerita pasal chapter 5 ni Boleh. Okay, bagus. Okay, basically chapter 5 kita ni dia punya tajuk poster and presentation. Okay, berdasarkan tajuk ni kan, biasa kita akan nampak poster dengan presentation ni dia macam disebabkan kita student, jadi kita memang selalu sangat nampak presentation. Betul? Betul. Pernah tak terfikir, pernah tak terfikir presentation ni bila you all semua dah kerja nanti? Ada tak kaitan dia? Ada. Interview satu one thing lah. Another thing, bila kita dah kerja, contoh dah 2 tahun, 3 tahun kerja, ada tak kaitan dia dengan presentation? Ada. Meeting. Ujian proposal. Meeting. Okay, tender. Good. Saya dengar perkataan tender. Betul. Lagi presentation, meeting. Waktu meeting nak kena present report tu normal. Tender one thing yang awak lagi nampak ke depan. Lagi? Audit. Ya, betul. Lagi? Tak ada lagi dah? Tak ada idea dah. Tak ada idea dah ya, lemah nak fikir ya, tak apa. Tapi semua yang contoh yang you all bagi tu memang betul. Semuanya berkait, bukan setakat kita dekat universiti sebagai student saja yang kita terlibat dengan presentation. Benda ni, presentation ni kita akan bawa sampailah kita, orang kata kadang-kadang dah pencen pun ada lagi presentation. Sebab apa? Kita di-appoint sebagai orang-orang yang somebody dekat company, even dekat universiti pun ada di-appoint walaupun kita dah pencen kan. So time tu pun kita ada lagi nak guna presentation ni. Nampak tak? Nampak simple je presentation. Kita ingat hanya waktu kita jadi student kan. Tapi sebenarnya nampak sampai ke orang kata selagi belum tutup mata akan adalah term presentation ni dalam kita punya kehidupan. Sebab apa? Level kita ialah level degree dan ke atas kan. Jadi skop kerja kita tu dia memang takkan boleh lari lagi dah dengan presentation. Okay, kalau waktu kita punya level of education kita dekat diploma lain. Presentation tu kurang lah daripada yang ada degree, ada master, PhD lagi lain lah kan. So itu saja dekat presentation yang kita rasa macam simple-simple je tapi sebenarnya dia beri impact sebenarnya dekat kita sampai kita tutup mata lah pendek cerita dia kan. Ini poster. Okay, poster ni kebiasaannya macam yang kita tengok kan, kalau macam sekarang dah kurang kot poster, kita banyak kepada infografik kan dekat internet. Dekat mana lagi? Instagram, dekat TikTok pun banyak infografik yang buat. Kita dah tak guna lagi poster yang kita lekatkan dekat dinding-dinding ataupun yang banting banner tu dah kurang kan. Kita banyak kepada digital. Betul? Betul. Tapi dia punya isi, dia punya content still lagi sama. Untuk apa poster ni? Dia sebenarnya untuk kita buat communicating, nak bagi client information. Lepas tu kita nak attract customer kan. Kita nak bagi mungkin kadang-kadang poster kita ni untuk marketing, iklan bisnes-bisnes kita ataupun kita boleh buat juga info-info yang berguna, yang bermanfaat untuk orang baca kan. So dekat situ poster ni dia perlukan juga kreativiti lah, nak tunjukkan kreativiti kita. Okay, slide yang keempat ni kita tengok dia adalah berkenaan dengan jenis poster, type of poster. So dekat sini ada 4 jenis. Dia ada banyak lagi sebenarnya tapi dekat sini saya masukkan 4 jenis poster, iaitu ada multiple letter size panel,
Dia ada one piece print out, one piece with panel hybrid, dan dia ada tabletop panel. Ni jenis-jenis yang dululah, yang latest semuanya infografik. Okay, yang latest infografik. Actually kita ada pro and cons lah, ada baik ada buruknya poster jenis lama ataupun yang jenis infografik ni kan. So itu bolehlah tengok dekat apa ni Google kan, ada banyak info sebenarnya poster-poster ni. Okay, dan ada penerangan juga dekat sini sesuai untuk apa jenis-jenis poster ni ya. Okay. Okay, ini contoh macam multiple letter size panel tadi. Okay, saya ada letak gambar dekat sini. Okay, yang ini jenis one piece print out. Okay, banyak. Kita boleh letak info-info yang sepatutnya sahaja. Okay, sepatutnya sahaja. Ni dulu-dulu macam ni lah. Zaman sekarang macam ada lagi ke? Saya rasa dah tak ada kot. Ya. Macam even kita sendiri pun dalam course ni, Creative and Innovation ni pun kita banyak buat infografik kan. Macam hari tu kita buat video kan. Poster ni, macam poster ni belum lagi. InsyaAllah next kita akan ada satu, bukan projek, kita ada satu assignment untuk berkenaan dengan poster ni. Tapi kita mungkin akan tengoklah macam mana include feature Adobe Photoshop ke kan dalam poster infografik ke macam tu. Next. So okay, ni nampak. Saya tak tahulah, you all pernah tengok tak tabletop panel punya type of poster ni? Ni tabletop. Pernah tengok dekat mana biasa? Pernah. Masjid. Lagi? Bagus masjid. Pernah. Sekolah. Pernah pergi tak macam conference yang UTHM pernah buat? Ada pertandingan daripada sekolah luar datang. Pernah pergi tengok tak? Pernah. Rasa-rasa sebelum COVID ada kita buat dekat Dewan apa tu? Yang dekat OD kan? Dekat auditorium sana, shared facility sana kan? Ada kan? Tak sure you all ada pernah pergi tak? Pernah. Ada. Kan ada yang ada kan. Dekat sana hari tu memang adalah yang macam ni. So siapa yang pernah pergi tu dia nampak lah the real one macam mana jenis poster yang ini kan. Okay, macam mana kita nak jadikan poster kita tu bagus? Kat sini kita boleh tengok lah clarity, relevance ya. Kemudian yang paling penting tu, yang paling bawah tu, readability. Maksudnya macam kita sendiri pun bila kita nak baca poster yang sesiapa create kan, hasilkan. So benda perkara pertama yang kita nak tengok tulisan dia lah supaya kita tak rasa susah nak dapatkan informasi. Kita tengok poster dia kita dah senang baca. So macam tu juga bila kita nak buat poster kena make sure ada beberapa pandangan tentang poster kita supaya kita dapat komen ke, kritikan ke ataupun penambahbaikan ke daripada kawan-kawan yang lain berkenaan poster kita. Jadi pentinglah pendapat-pendapat kawan-kawan supaya kita dapat hasilkan poster yang bagus ni, yang senang dibaca. Dan of course lah dia punya konten tu kena tepat lah nak letak dalam poster. Kena tahu audience dia siapa. Dah masuk presentation ke? Slide saya ni tergabur rasa dah betul dah ni. Presentation. Okay, presentation ni apa? Sebenarnya dia adalah satu communication di mana kita nak deliver something kepada audience atau kepada pendengar. Something lah kita nak present. Sama ada nak present produk, nak present kita punya project, nak present kita punya output. Okay, kalau macam dekat kilang-kilang biasanya supervisor ke leader ke dia memang akan sentiasa ada presentation ni lah dekat kalau leader dekat supervisor mungkin dekat dia punya manager and so on kan. Jadi memang kena ada skill yang orang kata sangat diperlukan bila kita nak buat presentation ni ya. Dekat presentation ni apa yang biasa you all suka tengok? Bila orang tengah present kan? Okay, bila orang tengah present, biasanya kita tengok apa? Gambar, video. Gambar. Muka dan tangan. Bahan. Penampilan. Skill. Animation. Oi, dah tahu dah ni, saya tak payah ajar lah. Kasut. Kasut pun awak tengok, Masya Allah. Mata.
Okey, nampak? Sebenarnya kita tahu dah sangat dah apa yang orang tengok bila kita nak present. Tapi adakah kita implement semua tu? Adakah kita bila kita present tu adakah kita tahu kriteria-kriteria yang orang menilai kita? Tahu ke tak tahu? Tahu. Tahu. Tapi kenapa tak buat yang sebaik mungkin? Kurang Nervous. keyakinan. Jadi macam mana kita nak overcome? Nak overcome nervous, nak overcome lack of confidence tadi tu. Macam mana kita nak overcome semua tu? Kena biasakan Biasakan. diri. Ya, ada one word. Cuba sebut. Ada dekat slide tu. Practice. Ya, practice. Practice ni memang satu tindakan, satu nak cakap apa satu action tu tindakan lah kan, yang sangat bagus. Sekali buat, dua kali buat dia memang tak jadi. Contoh yang paling dekat, present depan laptop macam ni. Kebiasaan kita jumpa kan, saya jumpa kamu, nampak semua depan mata, tiba-tiba saya kena present yang hanya dengan suara yang saya tak tahu apa student saya buat, tapi dia respon dengan apa yang saya deliver. Jadi sebenarnya dia pelik sangat. Rasa pelik sangat. But bila kita practice, so saya sebenarnya boleh bayangkan you all ada depan saya. Macam tu lah kan. So bila kita nak present tu bila kita practice one atau for the first and second time tu memang dia akan pelik lah. Kita akan buat banyak sangat kesalahan. Tapi bila kita keep practice, kesalahan-kesalahan tu kita akan tutup satu demi satu. Sebab kita dah ingat kan, tadi aku buat ni silap, tak boleh buat lagi dah. Okay, so dekat situ sebenarnya dia akan build juga kita punya apa lagi satu skill. Ya? Communication. Betul. Communication skill. Bila kita present kali yang pertama kita gugup, sampai satu saat kita kita akan blackout, kan? Blackout, tak tahu nak cakap apa next. Padahal simple je, kita boleh je jadikan keadaan tu santai, kan? Jangan jump into the content yang sepatutnya dulu. Mungkin kita boleh tarik dulu perhatian audience dengan perkara di luar kotak, kan? Bagi contoh, atau maybe ada apa ni yang tengah seronok-seronok sekarang orang buat apa tu? Yang duk cia tu macam mana? Pick up line. Pick up line, ya betul. Maybe boleh tarik dengan pick up line atau ada elemen TikTok yang boleh dimasukkan ke, kan? TikTok ada banyak sangat saya tengok. Dia punya konten-konten yang viral, kan? Yang viral contohnya. Yang baik-baik TikTok ni kena pandai pilih juga. Ada baik ada tak baik. Kena pilih yang baik-baik. Tengok yang berilmu, yang boleh bagi kita input yang baik. Jadinya bila kita present tu nak kena tengok juga idea-idea yang macam tu lah. Kena santai-santai, jangan apa orang kata stres dengan konten kita sendiri, apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak present. So kat situ communication kita akan menjadi lebih baik bila kita praktis sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali, kan? Bila dah berkali-kali tu nak pergi present something, kita tahu konten kita, apa point dia, point form dia, dan kita selitkan juga dengan sense of humor tu. Supaya apa? Tak boring, kan? Supaya tak boring, tu je. Okay, kalau tadi kita ada type of poster, yang ini kita ada type of presentation. Presentation ni kita tengok juga waktu-waktu ataupun keadaan yang sesuai. Kalau kita nak masukkan macam joking ke, nak masukkan pick up line ke tadi tu, kena tengoklah contoh macam yang first tu informative, yang kedua instructional. Okay, informative ni jenis macam mana? Kita nak present something yang kita nak bagi info contoh kat mana? Siapa boleh bagi contoh kat saya? Informative, presentation type of dia punya ni informative. Dia kata keep an informative presentation, brief and to the point. Siapa boleh bagi contoh kat saya? Analisis ke doktor? Nak bagi analisis? Boleh. Contoh kalau macam present, okay macam ni. Presentation dekat presentation project
presentation, nak bagi arahan dekat lab, presentation untuk problem and solution. Briefing Ataupun- program. Ya? Briefing program. Boleh? Maksudnya dia informatif kan? Kalau instructional tadi, contoh dekat lab. Nampak tu, to give specific direction or order, kan? Itu maksudnya sejenis presentation instructional punya type. Google kita Map. Kita bagi specific direction ataupun order kan. Kalau dekat lab kita tak ada nak berpick up line sangat. Betul? Nanti kan lain jadinya pula. Jadi kat situ dia serius sikit lah nak compare tu yang jenis presentation santai tadi. Okay? Dan ada lagi lah yang jenis ketiga, keempat, kelima tadi, arousing, decision making, ada persuasive. Okay? Yang persuasive ni lebih kepada apa? Nombor 5 tu menarik juga. To convince your listener to accept your proposal. Ni macam mana ni? Keadaan bila ni? Nak menang tender. Hebatlah, siapa yang jawab nak menang tender ni Daripada tadi dia ke jawab yang tender ni? Syami. Oh, Raya, Syami. doktor. Syami ada experience dekat tender ke? Ada pengalaman? Pengalaman tu tak ada sangat, tapi kalau join orang tu ada lah. Cuma mostly tak dapat lah. Dapat tender tu? Mostly tak dapat. Kena belajar lagi. Belajar dengan saya Boleh. Okay. Macam betul lah tu. Contoh yang Syami bagi tadi kan. Tapi yang kalau macam kita hantar tender tu ada buat presentation tak? Syami? Untuk hantar tak ada tu, tapi nanti kita hantar proposal je. Lepas tu nanti dia akan panggil lah. Untuk present? Untuk present. Nanti dia tengok lah quotation apa semua. Okay. Awak pernah present? Tak pernah. Okay, tak apa. Next, insyaAllah nanti. Sebenarnya, itulah kalau kita dalam engineering ni kan, dah kebetulan Syami cerita pasal tender dalam engineering kita sebenarnya kadang-kadang bukan tak bernasib baik, tapi kita bertuah sebab bila kita dicampakkan ke dalam tim tender, kita belajar untuk lebih tahu pasal spek. Saya dulu pernah duduk dekat tim tender tapi tak lama. Dan tahulah dia punya flow, saya tahu flow je lah macam mana nak sediakan dokumen tender, dan ada teammate yang akan pergi present. Tu tadi saya tanya. So waktu presentation tu yang penting sebab kita kita nak present, kita nak bukan pujuk, macam kita nak tunjukkan yang kita punya tender ni adalah yang terbaik kan. Jadi nak kena bagi tahu spek tu kenapa kita pilih, kenapa kita bagi lebih, kenapa kita bagi kurang. Kita ada justifikasi setiap spek yang kita sediakan. Jadi bila kita propose semua benda tu dekat waktu presentation tender tu kan, ibarat macam persuasif tadi tu lah, memujuk. Tu yang jenis presentation memujuk tu. Memujuk ataupun meyakinkan pihak pendengar atau pihak yang sepatutnya tu untuk tertarik dengan kita punya proposal contohnya tadi kan untuk presentation tu. Tu salah satu cara dia lah. Yang lain-lain, contoh lain saya boleh katakan kat sini orang yang buat marketing. Orang yang buat marketing dia akan present kan. Dia akan present dalam macam-macam bentuk. Contoh yang paling saya tertarik lah kadang-kadang iklan dia tu doesn't make sense tau. Macam annoying ke ni kan. Ada kita punya usahawan yang lelaki itulah kan. Dia memang dia boleh dikatakan dia memang berjaya, tapi ada iklan-iklan dia tu sebenarnya yang buat orang menyampah, tapi sebenarnya itu adalah taktik dia kan. Cara dia present tu untuk lakukan dia punya produk. Macam tu. So kita ada banyak cara sebenarnya. Okay, ni audience penting. Audience ni penting sebab apa? Kita nak deliver dekat audience kita kan. Jadi kita kena tahu siapa audience kita. Dan kita boleh seragamkan atau bagi keserasian lah apa yang kita nak deliver tu sesuai tak untuk pendengar, average range ke ataupun level of education mereka, kita kena tahu. Contoh macam kalau kita nak cerita dekat
dekat conference. Okay, range-range yang biasanya umur dekat situ, level education dia orang macam mana kan. So kita kena tahu formal ke, informal ke, ataupun santai ke, macam mana kan. Kalau dengan adik-adik ataupun pelajar-pelajar sekolah, macam mana pula cara dia. Takkan kita nak formal dengan mereka, oh nanti adik-adik tu akan mati kutu, betul. So nak kena ada intonasi yang betul juga. Selain daripada kita tahu siapa audience kita tu, untuk kita deliver kita punya presentation, ya. Okay, the core truth okay, macam tadilah, tahu kita punya audience, apa subjek kita, lepas tu kita mesti ada positive vibe, positive vibe. Kena ada cerita-cerita yang bagus untuk menarik minat, okay. Aim to entertain, nampak? Okay, kemudian kita perlu juga dengar dan respon kita punya audience, relax-relax je dengan audience kita sambil-sambil kita present kan. Okay. Okay, ini adalah kebiasaannya soalan yang apa ni, adalah yang ni kita kena prepare. Berapa orang audience kita, macam tadi saya dah sebut kan, age range, apa gender, okay, nationalities ataupun dia punya ethnic group kan. Semua ni lah kita kena tahu. Study sikit lah, kena study sikit siapa kita punya audience ni. Yang ni apa ni, most people do not listen with the okay, tak ada apa just kata-kata daripada Stephen Covey. Okay. Okay, ni samalah, kita pun pernah jadi audience kan. Jadi ini adalah apa yang selalu bermain dalam fikiran kita. Okay, kadang-kadang fikir macam bosannya dengar apa dia cakap ni, dah tahu dah pun, cuba bagi tahu apa yang saya tak tahu kan. Kadang-kadang kita pernah fikir macam tu. Kadang-kadang macam fikir lah, buang masa lah dengar. Tu audience kita lah juga tu kan, sebab kita pun pernah jadi audience kan. Pernah kan kita terfikir, buang masa lah dengar benda ni semua. Boleh tak bagi benda yang memudahkan hidup saya, contoh kan. Okay, so macam tu lah audience punya respon kan. Jadi kita pernah jadi audience, dan bila kita nak present, supposed to be kita tahu apa yang audience kita fikir. Okay, kena variasikan ilmu yang kita ada, kena knowledge, kena banyak, baca, get info daripada macam-macam medium ada sekarang, betul. Dia antara rajin dan okay, saya percaya sebenarnya kita tak ada orang yang cerdik dan tak cerdik tau. Saya percaya sangat semua orang cerdik. Yang membezakan dia perkataan tu ialah rajin dan malas je. Bila dia rajin, dia akan lebih cerdik. Bila dia tak berapa nak rajin, dia cerdik sahaja. Sebenarnya tak ada orang tak cerdik pun dekat dunia ni bagi saya. Dia berbeza sebab itulah rajin dan malas tadi tu. Ingatlah tu, sebab saya percaya sangat semua student saya cerdik. Kalau tak, dia tak boleh masuk universiti macam you all kan. Semua cerdik pandai masuk universiti. Betul. Kan. Jadi Betul. Bila kita rajin, kita lebih lah daripada yang cerdik sahaja tu, kita akan jadi lebih cerdik. Macam tu sebenarnya. Apa ni? How to do a presentation. Kena planning lah presentation kita tu. Kita nak cakap pasal apa, point form kita apa, then keep practice. Research kan tadi kan, bila kita nak apa tu? Bila kita nak cerita something, kena tahu pula tu. Kena tahu yang latest punya info, latest punya teknologi, latest punya trend kan. Maybe macam pick up line tu dia macam dah suam-suam kuku sikit, ada tak trend yang lebih lagi kan. Yang tu dari jenis entertainment macam tu lah. Kalau dari segi kita nak present apa yang kita nak present tu, cari dia punya latest, dia punya kekuatan dia. Bolehlah kita share kan dekat kita punya presentation tadi tu. Barulah nampak macam fresh je kita punya presentation tu. Okay, yang ini tadi berkenaan dengan delivering the presentation. Nak kena senyum, kena ada confident, jangan takut-takut. Kadang-kadang kita suka je buat salah kan. Suka je buat salah time present tu.
Say sorry, tak ada masalah. Oh sorry, saya dah tersedu ke apa ke kan, macam tu. So kena ada lagi yang mana tu lagi tadi, ada eye contact kan, lepas tu ada inflection dalam voice kita, tak mendata je. Contoh, kalau mendata kan, Assalamualaikum, selamat pagi semua, okey jom kita tengok chapter 5 berkenaan dengan poster. Wah, sejam nak dengar, letih telinga. Emosi, mental, fizikal semua habis tertarik tu, penat. Kan? Dia mendata je dari mula sampai habis. Jadi naklah kena ada dia punya inflection suara, intonasi, hand motion. Nampak tu hand motion, tangan saya bergerak. Kan? Of course lah good conclusion kena ada. Lepas tu macam ni dia cerita face to face punya presentation kan. Walk back to your seat with a smile macam tu. Kemudian dia punya sequence of delivery tadi. Kena fokus, tunggu biar semua orang settle down duduk. Okay, cakap first line kita apa, nak bagi pick up line apa. Okay, ambil ruang. Janganlah ambil lama sangat masa kan. So kalau macam space pula mungkin kita boleh jalan-jalan. Macam saya lah kalau bagi lecture dekat you all kan, jalan-jalan dalam kelas kan. Penat duduk statik sebenarnya. So jalan, move around kan. Okay. Q&A dia pula. So ada certain presentation dia letak Q&A dekat tengah-tengah. Ada certain dia suka kumpul dekat hujung. Dia nak cakap belum hujung pun dia cerita. Either one, mana-mana yang you all selesa kadang-kadang mungkin ada boleh somebody pick up the question kan dekat kertas ke apa ke. So dah terkumpul soalan tu. Bukan apa, kita sebagai audience pun kadang-kadang time tu kita nak tanya. Hujung habis presentation presenter tu kita dah lupa dah nak tanya apa, betul? Ada juga yang macam tu. Ataupun kita sebagai audience kita tulis kan. Jadi bila kita jadi presenter mungkin kita boleh mintalah audience kita buat macam tu, mana yang kita selesa. Sebab kadang-kadang sebagai presenter, contoh macam saya lebih senang student interrupt saya kat tengah-tengah. Kalau ada soalan apa semua kan yang tak faham atau ada nak share something, boleh interrupt. Jadi sebab bagi saya two way communication dia kena macam tu lah, macam kita bercakap dengan kawan-kawan kan. Kalau tak ada tanya, saya yang tanya, nak dengar jawapan daripada student saya kan. Jadinya baru rasa macam hidup. Nak sekarang kita semuanya online, tak boleh face to face kan. Jadi saya nak rasa dia punya real situation tu, kena tanya kan. Macam sekarang ni, ada berapa orang ni dalam ni? Rudy, ada berapa orang kita semua? 60 Puan. Okay, Alhamdulillah. So macam ada 2 orang lah kot yang tak ada. Kita 2 orang. Kita ada 62 kan. So ada 2 orang lah, tak apa yang tu nanti ni. Okay, so macam sekarang ada 60 orang kan. Maybe bila ramai-ramai nak interrupt, saya pun mungkin pening kan. So one by one macam tu boleh, tak ada masalah. Ataupun gunakan medium chat box yang kita ada. Type kat situ apa nak tanya kan. At the end of the session saya boleh tengok apa persoalan student saya ni kan. Dia kadang-kadang takut senyap sampai ke sudah. Rupanya on je tapi tak ada. Alamak, sedih lah saya macam ni kan. Okay, ini adalah approach. Okay, apa dia punya kelebihan? Okay, banyaklah kelebihan dia, nak tunjukkan kita punya confidence. So bila kita deal deal dengan isu-isu yang fresh tadi kan, saya suruh research kan. Macam itulah. Banyak dia punya kelebihan. Macam ni PowerPoint slide kita nak kena betul-betul well prepared lah. Okay, tak ada tulisan yang panjang-panjang. Macam ni kan contoh saya buat. Saya letak point form macam ni, kita elaborate balik semua tu, cerita balik macam mana. Macam ni takkan tak tahu kot. You all semua dah biasa presentation kan. First slide nak letak apa, second slide nak letak apa kan. Jadi kita kena well structure kita punya slide untuk presentation tadi. Tema, pemilihan warna semua penting. Banyak ni dibagi. Boleh tengok yang ni boleh tengok Okey, tadi kan berkenaan dengan poster, apa yang perlu ada dekat poster kita. Ni antara yang perlu ada lah, nama dengan picture produk kita. Kalau bukan produk pun mungkin ada some biasa info-info yang kita nak deliver ni mesti ada dia punya gambaran kan, kita boleh gambarkan something kan. So gambar ni main peranan dekat poster yang menarik minat orang untuk melihat
Ya, dia akan menarik minat melihat dulu. Kemudian baru mata dia akan tengok berkenaan apa ya sebenarnya. Macam tu. So bila dia dah tanya macam tu, dah mula ada persoalan macam tu, memang alhamdulillah dia akan go through semua. Tapi make sure tadilah mesti ada term-term macam ni lah, nama dengan picture kita punya inventor, kemudian produk kita, description produk kita, okay, dan sebagainya. Apa lagi? Dah habis saya punya kelas. 26 slide ya. Okey. So ini adalah berkenaan dengan poster dan juga presentation. Okay. So macam poster ni insyaAllah kita akan buat satu assignment ya. Kita akan try buat satu assignment, kita buat poster. So kita akan tengok siapa yang dapat hasilkan poster paling bagus ya. Yang ini kita buat by group. Ada 62 orang. So basically dalam berapa orang yang nanti saya bahagikan group, atau maybe nak follow group yang sebelum ni pun boleh kan. Okay. So ini adalah berkenaan chapter 5, poster dan juga presentation. So ada tak apa-apa soalan? Setakat ni tak ada Puan. Tak ada. Yang lain-lain? Saya ada. Siapa? Siapa Saya namanya? Syami. Saya nak tanya Puan, kalau macam untuk presentation tu kan, katakan presentation tu dia tak dia formal, katakan dia formal, jadi macam mana kita nak tarik audience tu supaya dia orang tak buat benda lain lah, dia fokus dekat kita lah. Okay, saya tanya awak balik bila awak dengar presentation yang formal, apa yang awak nak biasanya? Apa yang kita nak bila kita masuk satu ruang yang ada presentation yang formal, apa yang kita nak dekat situ? Dia punya point lah. Kan? Kita nak point yang macam mana? Kita nak point yang macam mana presenter tu nak present? Syami, jawablah. Kira maksudnya dia punya point tu tak, dia fokus pada subjek lah, bukannya serabut dia punya point tu. Contoh macam bermula katakan bermula dia cakap A, lepas tu tahu-tahu point kedua terus pergi Z, macam tu. Okay. Jadi dia ikut flow. Ya, itulah point dia. Jadi bila kita buat presentation yang formal, kita kena make sure flow kita tu tersusun cantik. Kan? Supaya apa? Supaya pendengar tu pun tak rasa serabut. Kejap point A, kejap point C, kejap kan dah habis. Macam tu kan. Macam saya lah tadi terkejut slide saya tak habis kan. Jadi sebenarnya kita pun tahu sebenarnya apa yang audience nak. Sebab apa? Kita sebagai audience kita nak apa? Biasakan kita tanya diri kita. Kalau akulah yang jadi pendengar dekat formal presentation, apa yang nak dengar sebenarnya? Kan? Apa yang kita nak dengar orang tu cakap? Jadi kita boleh list kan apa yang kita nak dengar, apa yang kita tak nak dengar. So bila kita jadi presenter yang dekat formal presentation tadi, kita kena buatlah apa yang nak tadi dan kita kena avoid lah dengan apa yang tak nak tadi. Supaya apa? Supaya audience kita berpuas hati dengan kita punya presentation. Betul tak? Ya, betul. Kadang-kadang yelah, boleh juga kita cakap kadang-kadang tak semua orang suka dengan apa cara kita kan. Tapi at least kita try buat cara kita yang terbaik lah supaya dia tak nampak macam cacah merbah, dia tak nampak serabut, dia tak nampak macam kelam kabut. Jadi kita kena susun ni elok apa yang kita nak cakap. First point apa, second point apa, third apa, macam mana kita nak buat conclusion kepada kita punya presentation kan. Jadi kita pun kena tahu sebenarnya. Okay, boleh tak Syami? Boleh. Syami nak present apa yang formal ni? Tak ada, saya saja tanya. Adakah nak pergi present tender? Tak.
Okey, yang lain ni kita ada 60 orang ni, baru Syahmi seorang yang tanya kat saya. Yang lain macam mana? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada Puan. Okey. Ke semua dah lapar? 1:40 lebih kurang. Ada 20 minit lagi. Okey. Apa ni, saya ada sediakan macam biasalah link untuk attendance sekali dengan task tapi kejap lagi saya akan bagi dalam kita punya, saya bagi kat sini lah, senang, boleh juga kan? So you all boleh jawab terus and then tak adalah tertinggal nanti. Nanti kejap saya ambil dia punya, kat mana tadi Oh yang ni. Saya ambil dia punya link and then saya bagi dekat chat sini, senang juga. Okey. Sementara kod nak fikir ada soalan ke apa, jawab dulu. Simple task yang saya sediakan ni berkenaan dengan chapter 5 tadi Simple sangat task jawab soalan dia. So boleh jawab. So yang ini saya macam biasa kira sebagai attendance juga. Kalau ada nak tanya berkenaan yang lain-lain pun boleh. You all punya ni progress report. Okey tak? Weekly punya progress report. Hello? Okey Puan. Okey lah, boleh lah. Biasa-biasa je. InsyaAllah. Puan nak tanya Puan. Boleh Haris, silakan. Yang projek tu nak kena buat prototype dia ke? Mestilah buatlah something prototype. Dia kan maksudnya nak berjalan lah. Nak berjalan? Prototype tu berfungsi lah. Ya, betul. Dia sekarang ni Haris and the gang berjumpa ke dekat Maya je berjumpa? Dekat Maya je berjumpa. Okay. Kalau dekat Maya, saya suggestkan macam ni. Memang akan ada one person je yang akan buat tau prototype tu. So, yang lain-lain make sure you all tahu apa metod nak buat dia, apa prosedur nak buat tu. Sebab waktu presentation nanti saya akan tanya. Saya bukan tanya orang yang buat tu sebab of course lah yang buat tu tahu kan sebab dia yang buat. Yang lagi 3-4 orang yang tak buat tu yang saya akan tanya. Jadi awesome lah siapa yang nak buat. Tak perlulah bombastic sangat. Macam yang proposal yang you all hantar semua tu okay bagi saya. So just find something yang kita boleh improve sikit. Kan? Macam proposal yang you hantar tu semua okay. So memang boleh proceed buat prototype, simple prototype tak perlu libatkan banyak sangat cost dia lah Okay. Ada lagi tak soalan? Angkat tangan. Amir. Puan, nak tanya untuk prototype tu nanti masa present kita kena tunjuk live ke ataupun present video je? Kita dah session record. Saya macam nak tengok live tau. Tapi saya faham juga you all punya signal kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan? Sebab saya planning memang nak tengok live. Tak apa, yang tu saya fikir kendian. Okey Puan. Terima kasih. Sama-sama. Semua notice kan kita tak ada final? Notice. Laju jawab. So, buat prototype awak yang terbaik Banyak markah dekat situ tau. InsyaAllah boleh Puan. Sebab kalau tengok proposal ni saya yakin masing-masing ada idea lah Joshua, are you okay today Joshua? Joshua tak jawab. Normally you suka kacau saya dekat Telegram, but then today kenapa you are so silent today, Joshua? Joshua. Puan. Ya saya. Sabarnya. Nama saya tak ada dekat yang Google Form untuk attendance ni. Dekat Google Form yang saya bagi tadi tu? Tak ada kejap. Nama saya pun juga Puan, tak ada. Siapa tu? Muhammad Ikram.
Kenapa pun tak Muhammad Ikram ada. selalu hilang nama awak Muhammad Ikram? 2-3 Legend kali lah saya buat. It's okay, tak apa. Saya update kejap. Letak dekat chat box nama penuh dengan nombor matrik. Saya update terus. Kenapa dia selalu hilang? Oh, Syami pun tak ada Tak ada. Adakah saya telah copy tapi saya copy yang last week punya. Okey, kita buat dia. Kita tambah je kat sini. Tak susah pun. Ada 57. Sepatutnya 62 kat sini. Tak apa, saya letak nama Syami dulu. Kemudian Ikram. Nur Sabania binti Syuaib Oh, ni yang 5 yang baru masuk kan? Yes, Puan. Google Form saya ni boycott awak ke? Tak apa. Sekejap saya buat. Macam mana boleh hilang ni? Amirul. Ada 2 Amir Hamzah dengan Rosli Joshua, your name pun tak ada ke? Amirul Akmal bin Hamzah, Amirul Hakim bin Rosli. Dah 62 orang, sekejap saya check dulu, saya rasa tak ada je nama ni tadi. Joshua ada lah nama. Ada, nama awak ada. Nombor 15. Okay. Saya sekejap. Amirul Hakim, Amirul Hamzah. Ada soalan lagi tak? Wah, saya dengar suara saya ni sendiri. Tak ada. Ada. Apa tu? Cakap apa tu? Di mana nama tadi ni? Sabania binti Syuaib. Control C and then this one. Okay, saya dah ni, cuba tengok ada tak? Saya dah update dan dia pun dah save. Ada. Okay kelas. Okay. Ada apa yang missing lagi tak? Tak ada dah kot, Puan. Kan? Macam tak ada. 2, 1, 1, 2, 9. Suraya punya nombor matrik ada tak? Ada. Ada Thank you. Okay, most welcome. So saya rasa tak ada apa, chapter 5 ni memang pendek aja. Dia pasal poster dengan presentation je kan. So apa lagi yang saya belum ni, okay tak ada apa, Google Form pun saya dah bagi. So tak ada soalan, saya rasa kita habis awal lah awal berapa minit ni. Okay. Puan, satu soalan, Puan. Boleh silakan Rudy. Yang pasal poster tadi tu ada pemarkahan juga masuk dalam tu? Ada, of course. Ada nak lari lah tu. Tak ada. Ada.
Setiap kerja yang saya bagi, you jangan risau, memang ada dia punya contribution of mark dekat 100% tu tau. Jadi please, siapa yang tak buat, yang mana tertinggal tu buat. Saya tak adalah strict sangat. Tapi kalau tak ada, saya tak boleh tolong. Saya tak boleh nak bagi markah sebab saya tak ada apa yang saya nak nilai. Betul. Sebab saya ada perasan minggu keberapa ada task tu yang saya tak ingatlah minggu keberapa, tapi ada task tu hanya 53 orang yang hantar. Maksudnya lebih kurang 9 atau 10 orang yang tak ada. Jadi make sure lah 9-10 orang ni mesti tahu siapa dia. Make sure hantar dekat saya. Lambat pun tak apa. Tolong. Sebab kita tak ada final. Saya rasa tak ada sejarah lagi kreatif and subjek CNI ni orang fail Jangan sebab saya pula ada yang fail nanti. Kalau tak ada bahan, jadi saya tak boleh nak bagi markah kan. Jangan at the end of the week nanti baru awak sibuk nak cari saya. Masa tu saya tak boleh tolong dah. Sebab kita ada masa tau, kita ada time period. Macam lecturer ada time period nak hantar markah bila sistem close. Kalau close tu memang wassalam lah. Saya memang minta maaf sangat-sangat lah masa tu, tak boleh nak ubah lagi dah. Kalau ada final, dia buka lagi nanti untuk masuk markah final. Boleh lah lagi saya nak bantu kat mana, bagi tambahan kerja ke macam mana kan kita tengok. As long as you give your effort lah untuk buat Puan nak tanya. Ya, sila Ikram. Test masuk sampai chapter ni chapter 5 Chapter 3, chapter 5, chapter 3 je rasanya. Nanti saya check balik tengok. Okey Puan, terima kasih. Sama-sama. Puan. Ya, kami. Matrik saya tak ada. Oh, nombor matrik awak lah yang hilang Saya tak copy nombor matrik awak. Okey. Okey, Terima kasih Puan. sama-sama. Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa sampai kat sini dulu. Kelas kita, insya-Allah hari Selasa kita tak jumpa tapi hari Selasa ada test So esok sehari lagi, Selasa pun start pukul 5 kan. So lebih kurang ada 2 hari lagi you all boleh struggle lah study untuk test kita. Good luck. Jangan stres, soalan dia tak adalah susah sangat, tak adalah senang sangat. Just enjoy. Saya rasa you all boleh jawab insyaAllah. Okay. Pukul apa? Start pukul 5 waktu kelas. Okay. Okay, jadi sampai sini dulu. Assalamualaikum and have a good day. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Assalamualaikum Puan. Terima kasih Puan. Puan. Ya, saya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Awak ni dapat saya. Terima kasih Puan. Sama-sama. Puan, Saya? saya nak leave tapi dia cakap ni sebab apa tengah direkod. Ya. Takut tu pula. Tak apa, leave je. Sebab saya belum tekan stop recording lagi. Terima kasih Puan. Sama.